Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid? Sihat semuanya ya. Jadi hari ini kita akan belajar subjek baru iaitu topik bahan, standard kandungan 8.1, standard pembelajaran 8.1.1 dan juga 8.1.2. Jadi objektif kita pada hari ini ialah murid dapat mengelas objek mengikut sumber asas dengan betul. Kriteria kejayaan, murid dapat membuat satu pengelasan objek dengan sumber bahan dengan betul. Okey, jadi hari ini kita akan belajar cara kita nak mengelaskan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Jadi contoh-contoh bahan yang ada dekat sekeliling kita ni, contoh seperti kayu. Okey. Kemudian kertas, batuan. Okey. Apa lagi dekat sekeliling kita yang awak nampak? Cuba awak fikirkan, apa yang awak nampak di sekeliling kita? Okey, besi, plastik. Jadi bagaimana kita nak kelaskan bahan-bahan tersebut? Jadi untuk itu kita perlu rujuk kepada buku teks. Okey, kita pergi kepada buku teks muka surat 141. Okey, topik bahan. Okey, kat buku teks. Okey, murid boleh lihat buka buku teks 141. Okey, dekat sini ada satu situasi di mana ada satu keluarga ni, dia pergi membeli belah lah di pasar raya. Tak kisah nak pergi kat kedai DIY ke, kedai family store ke, mana-mana lah. Okey, satu soalan timbul daripada murid tersebut. Dia kata pada mak dia, "Mak, ibu, mengapakah barang-barang yang dijual di kedai ini berlainan jenis?" Okey, berlainan jenis. Okey, sebab dia tengok kat sini ada yang buat daripada plastik, ada dia buat daripada batu, ada yang buat daripada kayu. Okey. Walaupun bahan tersebut bahan yang sama. Yang ni tempat pemotong daging. Ada yang buat daripada kayu, ada yang dibuat daripada plastik. Jadi apa jawapan daripada mak dia? Dia kata, barang-barang ini diperbuat daripada bahan yang berbeza. Okey? Jadi kita kena faham, bahan-bahan sekeliling kita ataupun objek-objek yang ada di sekeliling kita ni dibuat daripada pelbagai jenis bahan yang berbeza. Okey? Okey. Jadi kita kena tahu tentang sumber asas bahan, daripada mana datangnya bahan-bahan tersebut. Okey, sumber bahan tersebut. Jadi murid kena kelaskan kepada 3 bahagian. Kepada 3 bahagian yang penting. Okey. Yang pertama sekali, murid kena kenal sumber asas. Okey. Sumber asas terlebih dahulu. Okey, kena kenal sumber asas. Okey. Sumber asas hanya ada 4 sahaja. Sumber asas hanya ada 4 sahaja. Okey. Yang pertama sekali, sumber asas daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan. Okey, sumber asas yang kedua daripada haiwan. Okey. Sumber asas yang ketiga, muka surat 141, petroleum. Ini perkataan baru, sumber asas daripada petroleum. Okey, manakala sumber asas yang keempat ialah daripada batuan. Jadi bila cikgu soal awak, apakah sumber asas yang digunakan oleh bahan tersebut? Kamu hanya perlu jawab 4. Kena pilih ada 4 ini sahaja. Okey. Kita ulang balik. 4 tersebut. Pertama, tumbuhan. Sumber asas daripada tumbuhan. Kedua, sumber asas daripada haiwan. Ketiga, sumber asas daripada petroleum. Dan keempat, sumber asas daripada batuan. Okey. Faham Baik. Kita pergi pada kategori yang kedua. Okey, sumber asas boleh dipecahkan kepada bahan. Boleh dipecahkan kepada beberapa bahan. Bahan dia ada banyak. Okey, jadi
tumbuhan, sumber asas daripada tumbuhan ada banyak bahan dia. Apakah bahan-bahan yang diperbuat daripada sumber asas tumbuhan? Banyak. Okey, dekat sini dia berikan contoh. Pokok getah, bahan sumbernya daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Jadi kat pokok getah tu kita ambil apa? Kita ambil susu getah dia tu. Susu getah dia tu kita ambil. Okey, sebab susu getah tu murid tahu tak buat apa? Ramai tak tahu tu. Susu getah ni boleh digunakan untuk membuat tayar kereta. Nampak pelik Tayar kereta warna hitam. Macam mana susu getah tu warna putih? Jadi dia ada proses dia. Murid boleh tengok dekat Google lah. Macam mana susu getah tu boleh menghasilkan tayar. Okey. Okey, daripada pokok getah ni akan menghasilkan getah. Okey, pokok getah. Jadi sumber asasnya pokok getah. Bahannya ialah getah. Okey. Manakala sumber asas pokok balak, tumbuhannya pokok balak, dia menghasilkan kayu. Kayu kayu. Okey, bahannya kayu. Manakala tumbuhan pokok kapas, dia akan menghasilkan bahan iaitu kita panggil kapas. Kapas ni murid tahu buat apa? Okey. Baik. Kapas, apa yang boleh dibuat dengan kapas? Daripada bahan tersebut, okey, ketiga-tiga bahan tadi, getah, kayu dan kapas. Okey, ni bahan tadi ada 3 bahan tadi. Dia akan menghasilkan objek yang lain. Okey, objek-objek yang lain. Dia akan menghasilkan objek. Jadi, apa-apa contoh objek, itulah adalah objek. Dia tak sama dengan bahan. Okey. Objek datangnya daripada bahan. Okey, dan bahan datangnya daripada sumber asas dia. Okey, sumber asas. Okey, contoh. Jadi kita kena faham ni konsep macam mana kita nak kelaskan dia. Okey. Sumber asas tumbuhan akan menghasilkan bahan di sini, dan daripada bahan tersebut akan menghasilkan objek. Sebab selalu murid keliru dengan soalan, apakah contoh objek yang menggunakan bahan, apakah contoh bahan. Selalu murid keliru antara sumber asas, bahan dan juga objek. Okey, tolong jelas di sini. Baik, sekarang kita pergi kepada objek. Daripada bahan tadi, kita boleh buat objek. Objek yang dekat kedai itu semuanya adalah objek. Yang dekat kedai itu objek. Okey, contoh daripada getah. Daripada getah ni kita boleh buat objek seperti tayar dan juga sarung getah. Daripada getah, objek. Itu kita panggil objek. Okey. Daripada bahan kayu, kamu boleh buat objek almari kayu ataupun kursi kayu. Apa-apa objek yang boleh yang dihasilnya daripada bahan kayu. Manakala kapas, bahan kapas kamu boleh buat objek seperti baju dan juga tuala. Baik. Itu pengkelasan dia untuk sumber asas tumbuhan. Jadi kena faham Okey, untuk sumber asas haiwan. Sumber asas haiwan, contoh sumber asasnya bulu daripada biri-biri. Okey, daripada haiwan. Okey, bulu daripada biri-biri biri-biri punya bulu tu penting Okey, bulu biri-biri. Lembu dan juga ulat sutera. Ini adalah sumber asasnya daripada haiwan. Ini semua adalah haiwan. Apakah yang
bahan yang diberikan oleh haiwan-haiwan ini. Okey, apakah bahan yang diberikan oleh haiwan-haiwan ini? Okey, bahan dia daripada biri-biri kita akan dapat bulu biri-biri. Bahan dia. Okey, apakah bahan yang keluar daripada lembu? Kulit lembu. Okey. Manakala untuk ulat sutera, kamu dapat kokun sutera. Kokun. Kokun ni ialah dia menghasilkan benang. Dia mengeluarkan benang sutera tu. Benang sutera. So daripada bahan-bahan ini tadi, dia akan menghasilkan objek-objek yang tertentu. Okey, jadi untuk bulu biri-biri ni, kita boleh akan dapat menghasilkan objek topi bulu, sweater. Okey, itu objek yang dihasilkan. Okey, untuk kulit lembu ni untuk apa? Apa objek yang kita boleh buat? Nampak macam tak ada apa penting pun. Tapi sebenarnya daripada kulit lembu lah kita dapat menghasilkan kasut kulit, sofa kulit. Dan benda ni mahal lah. Benda ni mahal. Okey. Manakala untuk kokun sutera ni, dia menghasilkan tali leher sutera, kain sutera yang mahal lah. Yang mahal. Cikgu pun tak pakai kain sutera. Cikgu pakai kain kapas saja. Cotton. Kain kapas. Okey. So, untuk sumber asas yang ketiga, petroleum. Petroleum ni, kalau murid nak tahu, daripada minyak petroleum, dekat mana nak dapat ni minyak petroleum? Minyak petroleum ni dapat daripada dalam tanah. Ada orang yang bekerja dekat pelantar minyak di tengah-tengah lautan, dia korek lubang untuk dapatkan minyak petroleum. Kan minyak petroleum ni daripada mana datangnya? Ni. Baca fakta ni, dia kata minyak hitam, petroleum ialah minyak berwarna hitam yang diperoleh dari dalam tanah untuk dijadikan petrol dan bahan-bahan lain. Petroleum ni terbentuk daripada hidupan yang telah mati, iaitu dinosaur lah. Hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Okey. Daripada petroleum ni, sebab itulah dia jadi rebutan. Dikatakan petroleum ni dianggap sebagai emas hitam. Emas hitam. Okey. Daripada minyak petroleum, kita boleh hasilkan bahan plastik. Okey. Bahan plastik tu asalnya daripada benda yang macam pellet sahaja. Bentuk pellet, iaitu biji-bijian je. Dia biji-biji sebenarnya. Sebelum dia leburkan menjadi objek plastik. Dan juga kain sintetik. Dia juga menghasilkan kain sintetik. Kain daripada benang kilang lah, daripada kilang hasil sintetik. Sintetik ni ialah campuran bahan kimia. Dia tak sama dengan kapas. Kapas daripada haiwan. Kain sintetik ni daripada campuran bahan kimia. Okey. Jadi daripada bahan tersebut kita boleh menghasilkan objek. Apa contoh objek daripada plastik? Ada banyak. Plastik ni memang selalulah dengan persekitaran kita. Beg plastik, botol plastik, apa-apa saja daripada plastik. Sebab dia tahan lama, tahan lasak. Okey, yang kedua, daripada sintetik ni juga, kain sintetik kita boleh buat baju hujan ataupun kemah. Dan ada kelebihan kalau kita guna kain sintetik. Contoh, macam dia tak boleh, dia kalis hujan. Kalis hujan. Dia tak serap air. Okey. Baik, dan contoh yang terakhir ialah sumber asas batuan. Okey, sumber asas batuan ni, jadi batuan tu contoh seperti logam. Apa-apa logam kita panggil batuan, dan juga tanah. Tanah. Okey. Daripada dua sumber ini, batuan, logam dan tanah akan memberikan bahan. Bahan-bahannya seperti emas, kuprum, tanah liat, pasir. Okey, tanah dalam batuan juga. So daripada bahan-bahan tersebut kita boleh dapat macam-macam objek kita boleh hasilkan. Jadi
Contoh dia, objek yang boleh dihasilkan ialah rantai emas, barang pewter, ada kuprum pewter. Okey, sebab dia tak berkarat kuprum ni dia tak berkarat. Pewter dan juga duit shilling. Okey. Manakala untuk tanah dan juga pasir, kita boleh menghasilkan mangkuk seramik. Mangkuk yang mahal-mahal tu, yang awak suka beli tu, mangkuk seramik. Batu bata. Okey, seterusnya daripada pasir kita boleh buat objek seperti cermin. Okey, cermin tu datangnya dari mana? Pasir. Dan juga botol kaca. Okey. Jadi itulah 4 pengkelasan yang kita boleh buat. Okey, pertama murid kena faham dulu sumber asas. Sumber asas ada 4 sahaja. Okey, manakala daripada sumber asas itu boleh kita pecahkan kepada bahan terlebih dahulu, dan daripada bahan tersebut barulah kita boleh menghasilkan objek. Okey. Baik. Itu sahaja untuk hari ini. Selepas ni murid boleh membuat aktiviti seperti yang telah ada dalam modul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.